Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi wa ba'd. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran. Mafhumnya, kamu adalah sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan untuk bertemu dengan manusia. Kamu dibangkitkan untuk manusia, untuk kamu menyeru manusia kepada kebaikan, mencegah daripada segala kemungkaran, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya muliakan pengerusi serta jawatan kuasa Masjid At-Taqwa Batu 6 Kuala Terengganu, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru hafizahumullah ta'ala, kepada pegawai-pegawai masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul, serta disayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayat yang saya bacakan sebentar tadi daripada surah Ali Imran ayat 110, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, jadilah kamu sebaik-baik ummah. Kuntum khaira ummah, jadilah kamu sebaik-baik umat, ataupun kamu adalah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, ketika mana kamu adalah sebaik-baik umat? Apabila kamu dikeluarkan kepada manusia, kamu bertemu dengan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, untuk kamu mengajak manusia kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, apabila kamu mencegah manusia daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, serta kamu beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhum mukhalafah kepada ayat itu seolah-olah Allah menyatakan bahawa kamu adalah seburuk-buruk umat apabila kamu tidak keluar untuk bertemu dengan manusia, untuk mengajak manusia kepada kebaikan, untuk mencegah mereka daripada kemungkaran.
serta apabila kamu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ayah-ayah yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul serta disayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita selalu bercakap tentang keburukan manusia daripada belakang mereka. Kalau orang tak datang masjid, kita sembang, kita mengata orang tak datang masjid tu, kita hanya bersembang sesama kita. Kalau ustaz ceramah tentang orang tak datang masjid, malangnya ceramah ustaz tu tak sampai kepada orang yang tak datang masjid, hanya bercerita kepada orang-orang yang datang ke masjid. Saya datang ke masjid ini sebagaimana pengerusi majlis sebut tadi. Saya datang ke masjid ni memang kali pertama, bukan masjid ni. Saya rasa semua masjid dalam jadual saya sejak hari Jumaat tu semuanya kali pertama saya sampai. Saya datang, saya berjumpa dengan orang-orang yang baik. Orang masjid ni orang baik. Tapi saya tak berjumpa dengan orang-orang yang tak datang masjid. Saya tak jumpa dengan orang-orang yang masih hidup dalam keadaan bergelumang dengan maksiat di luar sana. Kalau saya bercakap pun, saya hanya bercakap dari jauh. Saya hanya mengata mereka daripada jauh. Saya sebut tentang orang tak datang masjid ni bla 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 neraka, bla 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 neraka, bla 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 neraka, 7 kali neraka. Kalau orang yang terlibat dengan maksiat di luar sana, saya hanya bercakap bertempit di mikrofon di sini sahaja. Sedangkan ketika saya bercakap itu, saya sedang bercakap di hadapan orang yang baik-baik. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, bila saya datang ke masjid, saya bercakap di hadapan orang baik-baik. Sebab orang masjid ini, title orang masjid ni, gelaran orang masjid ni, sultan pun tak boleh bagi. Sultan boleh bagi datuk, boleh bagi datuk seri, boleh bagi tan seri, boleh bagi tun. Tapi orang masjid, sultan tak boleh bagi. Hebatnya orang masjid ni, gelaran orang masjid ni. Kan, Pak Mat mana orang masjid tu, kan? Pak Long mana orang masjid tu. Hebatnya gelaran orang masjid. Kenapa orang panggil masyarakat mengiktiraf susuk tubuh itu dengan perkataan orang masjid? Maknanya masyarakat mengiktiraf itu orang baik. Bila saya datang, saya bercakap depan orang-orang yang baik, itu namanya kuliah, itu namanya ceramah, itu namanya tazkirah, itu namanya tausiah. Tapi itu bukan, bagi saya secara umumnya, itu bukan dakwah. Dakwah ni saya kena jumpa dengan orang yang tak datang ke masjid. Dakwah ni saya kena jumpa dengan orang-orang yang masih bergelumang dengan maksiat. Bukan saya hanya bercakap daripada masjid ini, saya hanya bercakap di belakang mereka di hadapan orang-orang yang telah sedia baik. Kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dihantar keluar, dibangkitkan untuk manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang kepada kebaikan. Yang dah memang dah baik, dah jadi orang masjid, yang disampaikan itu adalah ilmu untuk diamalkan. Tapi nak ajak orang yang tak baik kepada jadi orang baik, itu dakwah. Beza kan? Sangat besar perbezaannya. Kita berani bercakap daripada sini je lah. Saya pun berani daripada sini, berani sembang daripada sini. Orang masjid boleh duduk dekat beranda masjid, duduk bersembang. Dia tu rumah depan masjid, masjid pun tak pernah mari. Boleh sembang macam tu je, buat jadi dosa je kan. Tapi kalau kawan tu datang berdepan, kawan tu panggil kenduri, pergi kan. Pasal apa? Masyuk kan, ada makan, sampai walaupun tak pernah pergi datang masjid. Tapi dakwah yang kita nak sampaikan tu tak sampai.
Sebab apa? Kita tak berani bercakap berdepan, kita tak gentleman, tak berani cakap depan. Bila ada orang berani cakap depan, yang kita tak boleh buat, yang sepatutnya pergi panggil orang-orang tak datang masjid ni adalah kerja jawatan kuasa masjid, yang jawatan kuasa masjid hari ni jarang buat. Saya rasa kalau di Malaysia ni mungkin jawatan kuasa masjid yang berani pergi rumah ke rumah yang tak datang masjid tu mungkin 1% je di Malaysia ni. Daripada jumlah masjid seluruh Malaysia mungkin 1% aja. Tapi bila ada orang yang tolong buat, ada kumpulan yang tolong buat apa? Tolong buat kerja jawatan kuasa masjid. Ustaz, mana dalil jawatan kuasa masjid kena pergi panggil orang-orang datang? Di zaman Rasulullah SAW, riwayat hadis menyebut tentang Masjid Nabawi. Ketika di zaman Rasulullah SAW lagi sudah ada satu tim, satu jawatan kuasa yang kerja mereka ni, kalau orang tak datang ke masjid, bahkan kalau orang tu sakit pun mereka akan usung bawa datang ke masjid. Ni kerja jawatan kuasa masjid di zaman tu. Pergi ambil bawa walaupun sakit. Kenapa dalilnya? Ketika hadis sahih Bukhari dan Muslim, ketika Nabi SAW gering ketika baginda sakit kan, baginda jatuh pingsan sebanyak 4 kali, pun baginda minta diusung baginda supaya masuk. Pasal apa? Sahabat-sahabat duk menunggu lama ni nak solat isyak, tak solat sebab Nabi SAW tak keluar daripada rumah dia. Buka hadis sahih Bukhari. Tapi bila ada kumpulan-kumpulan manusia, orang-orang dakwah yang bersedia pergi panggil, kita jadikan mereka ni sebagai musuh kita. Siapa dia kumpulan dakwah yang berani pergi rumah ke rumah? Jemaah Tabligh. Jemaah Tabligh tu sepatutnya seluruh Malaysia, jawatan kuasa Masjid Surau berterima kasih kepada Jemaah Tabligh sebab tolong buat kerja AJK masjid, yang kerja tu sepatutnya AJK masjid yang buat. Lepas ni siapa nak jadi AJK, tanya dulu, boleh tak pergi rumah ke rumah kan? Baru betul. Ni bukan cerita masjid ni, ni cerita masjid dekat Afrika Selatan. Masjid di Malaysia ni alhamdulillah lagi teruk kan? Siapa pengerusi masjid ni? Dan tak mengaku semua pengerusi masjid. Bukan, semua pakat tak mengaku pagi ni. Pengerusi masjid apa? Tak datang. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul serta disayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wajib satu golongan daripada kamu yang menyeru manusia kepada kebaikan. Wal takum minkum ummah, wajib satu kumpulan manusia daripada kamu. Dalam tafsir menyebut al-ummah itu maknanya orang-orang yang diberikan ilmu. Wal takum minkum ummah, wajib. Lam itu, wal tu, lam tu bukan alif lam, dia ada lam saja. Lam tu dalam kaedah bahasa Arab dipanggil lamul amar lil wujub, lam yang menunjukkan kepada perintah wajib. Wal takum minkum ummah, dan wajib satu kumpulan orang-orang yang ada ilmu di kalangan kamu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, menyeru manusia kepada kebaikan. Wajib satu kumpulan orang-orang yang diberikan ilmu di kalangan kamu menyeru manusia kepada kebaikan. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, yang mereka itu mengajak manusia kepada ma'ruf, kepada yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, mereka mencegah manusia daripada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang berjaya. Maknanya Allah kata syarat kamu nak jadi berjaya di sisi Allah, kamu kena ajak orang kepada kebaikan, kamu kena seru manusia kepada kebaikan. Kalau kamu nak menjadi orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dalam dakwah ni, Ustaz, macam mana Ustaz, jemaah tabligh ni ada ilmu tak?
Sebab tu dia bukan mengajar, dia mengajak. Orang alim mengajar, tapi orang dakwah ni dia mengajak orang, dia bukan mengajar. Dia mengajak orang kepada kebaikan. Ajar dengan ajak itu dua perkara yang berbeza. Kita duk cari salah orang-orang dakwah ni kan. Tak usah kata orang dakwah kan, tak usah kata orang dakwah. Ustaz yang datang mengajar di masjid surau pun orang cari salah. Dahi berkerut, fokus tu bukannya dia menghayati apa yang ustaz sampaikan, dia duk cari di mana silap ustaz ni. Pasal apa satgi nak tegur ni? Ni ada bukan di sini, ni dekat tempat lain, dekat New York kan. Ni apa, ni Kuala Nerus kan, bukan New York kan. Jadi ada orang-orang yang jenis hidup dia suka dia busykan diri dia sibukkan diri dia dengan cari salah orang. Selalu saya ulang-ulang dalam ceramah saya, Allah tidak akan tanya amalan dan dosa orang lain ketika di mahkamah Rabbul Jalil nanti. Allah akan tanya dosa dan amalan kita. Kita duk sibuk. Saya dapat soalan, orang hantar mesej kat saya, tanya soalan, ustaz nak tanya, saya pergi masjid tadi, saya tengok orang ni semayang gini. Saya kata jaga semayang sendiri. Jawapan saya senang, saya tak mau jawab. Sebab apa? Saya tak tengok orang tu semayang macam mana. Tiba-tiba minta saya komen yang kita ni tadi, pasal kita tengok orang ni semayang macam boleh ke ustaz dia semayang? Ustaz, Allah terima ke semayang dia? Saya jawab, semayang tuan pun belum tentu Allah terima, solat saya pun belum tentu Allah terima. Macam mana saya nak komen solat orang lain? Kalau bersalahan dari sudut hukum depan mata saya akan bimbing, saya akan tegur orang tu. Bukan saya bawa cerita, tanya sana tanya sini. Kita sibuk dengan amalan orang lain kan? Mana yang lagi bagus ustaz, mana yang lagi baik ustaz? Orang yang rajin pergi masjid, kan kita suka buat perbandingan kan, mana lagi bagus, orang yang rajin masjid tapi perangai dia begini-begini, atau orang yang tak pergi masjid tapi perangai dia gini-gini? Saya kata yang lagi bagus adalah kalau kita diam dan jangan sibuk menilai orang. Yang bagusnya kalau kita diam, jangan sibuk menilai orang, nilai diri sendiri. Tu yang lagi bagus. Bukan lagi bagus antara dua kumpulan yang kita sibuk duk banding-bandingkan tadi. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nak ajak manusia ni, balighu anni walau ayah, kata Nabi SAW, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, menyebut dalam Sahih Bukhari, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walau satu ayat. Dakwah ni kena sampaikan. Kita kena berjumpa dengan orang, baru kita boleh ajar hati kita, boleh didik diri kita untuk sifat dan perasaan berkasih sayang dengan manusia. Nak didik hati ni, orang kata nak latih diri jadi sabar, pergi mancing. Bohong, balik mancing pukul bini. Dia tak dapat ikan, 2 hari dia pergi mancing ikan tak dapat, dia balik rumah bini cakap sikit je, bini ni pun satu hal juga kan. Pergi mancing 2 hari, apa pun tak dapat, buang masa je, dia bagi sedah kat bini dia kan. Macam mana mancing kata melatih jadi sabar? Bohong juga. Nak latih diri jadi sabar dengan agama, bukan pergi mancing. Saya pun minat mancing kan. Rod pancing setiasa dalam kereta saya tu kan? Jadi nak latih sabar itu dengan agama. Kenapa Allah pasangkan wasta'inu bis sabri was salah? Allah pasangkan sabar dengan solat. Wasta'inu, mintalah pertolongan daripada sabar dan solat. Kenapa Allah pasangkan? Sebab solat itu juga melatih kita menjadi sabar. Begitu juga dengan dakwah. Bila Allah kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, Suratul Nahli ayat 125. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan beri pengajaran yang baik. Nak seru manusia dengan hikmah ni, sudah pasti pakaiannya adalah sabar. Dakwah ni mendidik jadi sabar. Dia didik hati kita.
Saya selalu kongsi dengan kawan-kawan. Kawan-kawan tanya macam mana ustaz cara nak berdakwah. Ni soalan popular, selalu orang tanya nak berdakwah. Tengok pula dekat kereta saya tu stiker besar tulis kat situ tim dakwah belantara. Memang kami selalu masuk, setiap minggu masuk ke hutan, program dakwah dengan orang-orang asli. Orang asli ni Masya Allah Tabarakallah, satu bangsa yang Allah kurniakan dalam bentuk, bangsa tu dalam bentuk anugerah. Dia lurus, jujur. Kalau dia bercakap, memang dia bercakap, kan? Banyak ke pakcik ikan dalam sungai ni? Saya pun tak tahu ustaz. Ustaz nak tahu, masyuk sendirilah, dia kata. Masyuk dalam air tu kira sendiri. Saya pun tak tahu. Nampak straight orang dia, lurus, kan? Jauh lagi ke pakcik? Rokok sebatang pun tak habis. Memanglah rokok selit kat telinga, memanglah tak habis. Berjalan, dia bawa saya berjalan sampai 12 batu dalam hutan tu. Dia kata ada satu air terjun cantik, tinggi setinggi 5 bangunan, 5 tingkat bangunan. Memang betul tengah-tengah hutan belantara tu. Dengan jumpa taik gajahnya, dengan jumpa tapak rimaunya. Sambil kami berjalan tu, saya kata pindah dah kan, saya kata mati awal kali ni kan. Memang syahid dalam hutan ni. Dia kata dekat je ustaz, tak jauh depan tu. Masa dari kampung dia tu dekat je, tak jauh dia, depan tu je. Saya pun ikutlah, kami pun ikutlah berjalan. Jalan-jalan rasa makin jauh, jalan-jalan makin jauh, kan? Sampailah, memang dah penat rupanya. Kami dah berjalan 12 batu masa tu dalam hutan tu. Bayangkan 12 batu jalan dah dalam hutan tu. Tapi 100 meter sebelum air terjun tu, tak nampak air terjun sebab hutan, tak nampak. Tapi dengar bunyi air terjun tu dan rasa tempias kat muka ni. Kata ni memang best ni, katakan. Masa tu kami masuk hutan Lenggong di Perak. Sampai dekat air terjun tu, memang Masya Allah cantik. Memang setinggi bangunan 5 tingkat. Orang tua tu kata kat saya, dia kata ustaz, kalau nak tengok yang 10 tingkat, kita naik atas sikit je lagi. Tak payah, saya kata, sampai sini sudah. Dia punya sikit tu mau 12 batu pula lagi kan. Sini sudah lah, saya kata. Masya Allah, memang cantik. Masa tu yang saya kena getah dengan dia tu, saya tanya, banyak ke ikan sini pakcik? Saya pun tak tahulah ustaz. Kalau ustaz nak tahu, ustaz masuk, kiralah sendiri, dia kata kan. Kan? Jadi bila saya selalu kongsi dengan kawan-kawan, dakwah ni, orang tanya macam mana nak berdakwah, kita ambil yang mudah-mudah. Jangan fikir kami ni tak hafal ayat Quran, kami ni tak hafal hadis. Mengajak kepada kebaikan, bukan mengajar. Kalau hafal Al-Quran, hafal hadis, itu advantage, kelebihan. Kalau tak hafal, ajak orang buat baik, bukan susah kan? Bermula dengan ibtisam. Apa dia? Senyum. Orang yang kita nak dakwah tu, kita nak dakwah orang tapi muka macam Undertaker, kan? Tak ada senyum langsung. Dakwah ni kena murah senyum. Nah, ada orang memang muka dia serius, tak pernah senyum langsung. Pasal apa? Dia beramal dengan sunnah malaikat Malik, malaikat penjaga neraka yang tak pernah senyum. Sunnah malaikat Malik kan. Muka serius gila, serius teruk punya muka, kan? Memang ada di antara para ulama-ulama, orang alim kita dulu, memang payah nak senyum. Bila tanya murid-murid, tanya ke dia, kenapa tuan guru tak senyum? Dia kata, macam mana aku nak senyum dalam keadaan aku tidak tahu tempat aku di neraka atau syurga Allah, dia kata. Tapi kita dalam dakwah ni kena murah senyum, ibtisam, senyum. Lepas senyum, salam. Lepas ibtisam, salam, bagi salam. Dan kadang-kadang ada orang bukan Islam bagi salam dekat kita, Assalamualaikum. Ya, ada pandangan riwayat yang menyebut Nabi SAW menjawab Assalamualaikum, kan? Tapi dalam fatwa para ulama kita, boleh kita jawab Waalaikumsalam
dalam konteks dakwah kita, tapi jangan disebut warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekadar memberi salam atau menjawab salam orang bukan Islam, fatwa para ulama kita membenarkan, tetapi jangan sebut warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam, ibtisam, senyum, lepas tu salam. Yang ketiga, to'am, belanja makan dulu kan, jamu air, ajak ngeteh kan, buat kopi kan. Ibtisam, salam, to'am kan. Ajak makan kan. Lepas to'am, baru yang terakhir, yang keempat, kalam, iaitu baru kita bercakap, bersembang apa mesej yang kita nak sampaikan. Ini dakwah. Bila kita faham makna dakwah kasih sayang, jumpa orang, bila jom sekali-sekali pergi masjid kami kan, kita hari ni orang datang masjid lari pula. Perangai kita hari ni, termasuk saya lah, orang dah datang masjid lari pula. Pasal apa? Takut tengok kita. Kawan tu berdiri dekat soh belakang kan, semua pakat pandang dia satu macam. Pasal apa? Tak pernah tengok sebelum ni. Siap pakai mulut lagi. Shh. Isyarat nak tunjuk dengan mulut je. Siapa tu? Siapa? Tak kenal kan. Amalkanlah yang tadi. Senyum, bagi salam. Dari mana? Oh, saya orang sini. Oh, baru pindah ke? Tak, 30 tahun dah. Oh, baru dapat hidayah. Dah, kawan tu balik terus. Janganlah ayat-ayat macam tu kan. Oh, baru dapat hidayah, 30 tahun dah duduk sini, baru nampak masjid. Astaghfirullahalazim. Balik awal kawan tu kan. Bahasa kita pun kadang-kadang Allah Rabbi. Nah, bulan Ramadan penuh masjid kan. Masa itulah kita nak sindir, masa itulah kita nak perli. Macam mana orang nak kekal di masjid? Astaghfirullahalazim. Hantu kubur bangkit daripada kubur di bulan Ramadan. Larilah kawan tu, kita nak guna bahasa-bahasa macam tu kan. Kita perli, kita sindir, kata hantu kubur bangkit kan dari kubur bulan Ramadan kan. Masya Allah, lama tak ni, baru Ramadan je nampak ya. Memang syaitan kena ikat ya. Kita perli orang macam tu, orang lari daripada masjid. Dah lah kita nak pergi panggil pun tidak kan. Maknanya nak latih diri dakwah ni dengan sabar tadi. Cuba kita amalkan 4 tu. Amalkan 4 tu: salam, ibtisam, salam, to'am dan kalam. Bercakap benda yang baik-baik, yang menyentuh hati dan perasaan dia kan. Kawan tu pula minat apa? Minat mancing. Masjid boleh 2 hari, tapi nak datang satu waktu ke masjid pun payah. 2 hari boleh duduk, 3 hari boleh duduk dekat bawah apa. Saya pernah jumpa orang duduk memancing di bawah jambatan Pulau Pinang tu. Nak naik bot tu lebih kurang RM25 nak pergi ke bawah jambatan Pulau Pinang. Jambatan Pulau Pinang tu duduk di tiang-tiang dia tu, tempat memancing dekat, maknanya dekat tiang tu ada nombor. Tiang jambatan tu ada nombor. Orang nak mancing ikut pilih nombor. Ada satu nombor tu berebut semua. Pasal apa? Situ kawasan paling banyak ikan. Tapi kalau dah satu orang dah bayar, dia duduk situ, orang lain tak boleh masuk dah kan. Saya pergi sekali tu teringin nak pergi. Masa tu saya tengah keluar dakwah. Masa tu saya cari satu masa free, saya kata nak pergi juga. Bayangkan, saya dapat tahu orang yang duduk dekat tiang yang paling banyak ikan tu dah seminggu duduk situ. Allah Rabbi. Jemaah tabligh keluar 3 hari bergantang-gantang, kita umpat, tinggal anak bini, pumpang, duduk seminggu bawah jambatan Pulau Pinang tu, siapa pun tak mengata. Betul? Allah Rabbi, ni manusia. Bila orang buat kerja dakwah, kita mula cari salah. Betul?
ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia. Jadi bila kita tahu minat dia mancing, jom pergi mancing, kita mancing pun tak pernah pandai-pandai ajak dia kan. Oh, dia kata hang pun suka mancing ya. Oh ya, boleh kan. Bila kita pun set masa pula, masa nak keluar rumah tu lagi 10 minit nak azan. Ni dakwah kena atur lah kan. Dia pun ikut kita kan. Mana rod pancing kata. Alah, kita belilah kat mana-mana kan. Kita pun pasal pada kita mancing pun tak pernah. Dia pun masuk kereta kita, azan maghrib 6.50. Sini apa? 6 azan maghrib ke apa? 6.54. 6.45 kita keluar rumah kan? Kita bawa kereta slow, lalu dekat kawasan yang masjid azan, terus kita lencong masuk ke masjid. Dia ni masjid pun tak pernah pergi, tapi kalau memancing seminggu tak boleh rumah sanggup. Dia kata nak pergi mana ni? Dah azan ni kita solat dulu lah kita. Allah, dia kata aku ni, dia kata seluar pun tak bersih ni. Tak apa, aku dah bawa kain melekat kan. Ni orang dakwah kan. Aku dah bawa kain melekat, jangan risau. Lah, hampir bawa kain melekat pula dah, dia kata kan. Jom kita solat kan. Kita pula tahu malam tu pula ada kuliah maghrib dekat masjid tu kan. Kita bukan apa, kita nak tarik dia datang masjid je kan. Lepas sembahyang maghrib, dia duduk tengok intai kita daripada jauh kan. Dia ni bila nak keluar kan, naik kereta kita, kunci kereta dekat kita kan, dia duduk intai. Sagi kita pula buat tak nampak kan. Ni nak mula kuliah maghrib ni kan, punya nak bawa dia duduk kuliah maghrib ni. Nah, bila mula je kuliah maghrib, dia dah mula menggelisah. Dia dah buat isyarat kita, bukan berapa dah ni, bukan berapa ni. Kita pun sekejap ni, best ni sekejap kan. Sudah sampai sudah kan. Mana tahu walaupun datang dengan keadaan terpaksa itu menjadi asbab hidayah untuk dia, kita mana tahu. Ada satu universiti bawa 2 bas pelajar universiti. Dia bagi tahu dekat pelajar universiti ni, dia kata kita nak pergi melawat kesenian orang asli. Kita nak pergi melawat tentang tradisi, budaya dan seni orang asli ni. Yang saya dibagi tahu pula bahawa kami nak bawa 2 bas ni untuk program dakwah. Tapi yang pihak penganjur ni bagi tahu dekat budak-budak tu nak pergi melawat kampung orang asli, nak tengok tradisi budaya orang asli. Bila 2 bas tu sampai, saya menung, ibu-ibu ayah yang mulia, menung. Pasal apa? Saya tengok mari dengan seluar ketat, yang budak perempuannya dengan aurat tak tutup sempurna. Saya kata program dakwah apa lagu ni? Akhirnya bila mari baru penganjur bisik dekat saya, dia kata, Ustaz, sebenarnya 2 bas ni semua pelajar yang bermasalah sosial di universiti kami. Dia kata, kami datang sini, kami tak cakap nak program dakwah, kami cakap kata nak melawat kampung asli je. Lah, saya kata, iya ke? Saya kata kan. Saya mula garuk kepala petang tu kan. 2 bas lah tu, dengan macam-macam fashion pakaian. Kampung tu pula ada sebahagian orang, ada sebahagian orang asli yang Islam, ada yang tak Islam. Jadi pada petang tu saya pun taklimatkan pelajar-pelajar lelaki duduk di rumah orang asli yang dah berkahwin, yang ada pasangan kelamin. Pelajar-pelajar perempuan duduk di rumah ibu tunggal orang asli yang ibu tunggal. Jadi bila dah dengar kata taklimat petang tu, kata saya bagi taklimat, mana rumah yang Islam solat 5 waktu dengan penghuni rumah tu untuk betulkan wuduk dan solat orang asli ni, untuk betulkan. Sebab kampung tu surau tak ada, apa pun tak ada kan. Jadi duduk di rumah orang asli yang Islam, kalau siapa yang kena duduk rumah yang Islam, betulkan dia ambil wuduk, solat 5 waktu tu betulkan. Bayangkan budak-budak ni yang datang ni, yang mereka ni solat pun tak yang nak betulkan orang asli ni. Masya Allah, rupanya didikan dakwah ni sangat luar biasa.
Yang mana rumah tak Islam, cerita Islam dekat orang asli ni. Bayangkan, anak-anak ni dia semayang pun kelang kabut, tiba-tiba kita suruh dia cerita Islam dekat orang lain dengan pakaian dia macam tu. Dan malam tu tidur di rumah orang asli, pada petang dan malam tu dan qiyamul lail semua wajib. Pergi ke balai sewang dia tu, maknanya yang pelajar-pelajar ni qiyamul lail semua saya wajibkan, 2 bas ni pergi ke balai sewang tu. Dan pada petangnya tiap hari sepanjang di kampung tu, lepas asar semua kena bagi laporan macam mana dakwah yang buat di rumah-rumah masing-masing. Masya Allah, tabarakallah. Bila petang tu, petang hari kedua tu nak bagi laporan tu, budak-budak ni pakaian pun berubah. Rupanya yang budak perempuan pun ada, rupanya bawa baju kurung elok semua ada kan? Lepas tu pakat menangis. Bila bagi laporan menangis, macam mana kami nak cerita, kami pun tak semayang selama hari ni. Pakat menangis masa suruh bagi laporan tu. Saya bagi kertas seorang satu, suruh tulis rukun semayang. Tu dia sampai 35 apa dah kan? Di antara rukun-rukun semayang, imam, sejadah semua habis masuk rukun semayang. Lepas tu kita betulkan, kami ajar anak-anak yang kita suruh pergi buat dakwah tu, kita ajar dia balik, kita betulkan. Jaga pantang larang, hormat muliakan orang asli ni, sebab mereka ada budaya mereka. Antara pantang larang kamu orang asli ni, jangan sebut perkataan sakai dekat dia. Anjing-anjing berselerak tu satu keperluan. Walaupun ada kampung asli yang satu kampung dah Islam, tapi ustaz, kenapa satu kampung dah Islam duk bela anjing lagi? Dia duduk dalam hutan. Anjing tu keperluan, anjing tu alert dia kalau binatang buas masuk kampung. Anjing itulah siren dia, anjing itulah alam dia. Ni bila kita tak faham, kita duk cerita bab hukum je, ni dah Islam dah hukum. Saya ada kes ustaz-ustaz yang first time masuk kampung, saya suruh pula, saya wajibkan ustaz-ustaz ni cuba buat dakwah tidur di rumah orang asli. Dia tidur di rumah asli tu, anak-anak anjing ni berselerak penuh dalam rumah. Sagi mari menyengit-nyengit kat dia kan. Dia dah kalang kabut kan. Allah, dia katakan, kita ni orang Melayu ni minum toddy tak apa lagi, tapi anjing dan babi ni cukup pantang kan. Bukan orang Melayu sini ni, cerita orang Melayu Afrika kan? Orang Melayu sini alhamdulillah 2x5. Ni cerita orang Melayu tempat lain. Saya dah pesan sabar, nama pun dakwah sabar. Ni yang kata melatih diri sabar. Jangan duk sentuh tentang anjing. Akhirnya salah seorang ustaz ni tak tahan sangat. Dia marah dekat pakcik tu, tuan rumah tu. Pakcik dah Islam, sepatutnya anjing kalau nak bela pun letak luar rumah. Orang tua tu angguk kan. Esok tengok anak-anak anjing tu berselerak lagi dalam rumah. Ustaz ni naik angin. Dia kata, pakcik, saya dah cakap semalam anjing letak kat luar. Orang tua tu kata, ustaz, saya dah bagi tahu ke anjing tu, dia buat tak tahu je. Saya nak buat apa, dia kata. Saya dah bagi tahu ke anjing tu buat tak tahu je kan. Ustaz tu pemenung kan, pening kan, nak kata apa, saya dah bagi tahu dah, anjing tu buat tak tahu, nak buat macam mana? Kita pun fikir betul juga kan. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bila kita buat dakwah 4 tadi, ibtisam, salam, to'am, kalam, maka sayugianya kita menyerahkan kembali usaha kita kepada yang empunya dunia ini untuk kita mohon minta hidayah daripada Allah. Buat kerja dakwah ni kena serahkan balik usaha kita. Kita kena serahkan balik usaha kita. Ya Allah, aku dah buat dah ya Allah. Aku dah jumpa tadi ya Allah orang-orang ni ya Allah. Aku dah ajak datang ke masjid. Maka malam ni ya Allah, aku serahkan kembali segala usahaku kepada Engkau ya Allah. Bagilah hidayah kepada mereka ni. Boleh sebut nama seorang-seorang, Masya Allah. Yang doa, yang keduanya apa? Menangis.
boleh menangis pula untuk orang-orang ni. Allah Rabbi ya Karim. Kan? Maka dakwah ni dia kena lengkap. Usaha yang kita buat, kita berjumpa dengan orang. Kemudian yang keduanya apa? Yang keduanya kena serahkan usaha kita, solat 2 rakaat, doa sungguh-sungguh, kalau boleh sebut nama dia. Yang ketiganya menangis. 3 benda ni. Orang buat zalim, orang tipu duit kita, solat hajat 2 rakaat, doa untuk orang tu, doa yang baik-baik, menangis minta Allah bagi hidayah. Orang fitnah, dia sebar fitnah dekat kita, kita malu, dia aibkan kita di kampung ni, kita punya marah, solat 2 rakaat, doa sebut nama orang tu, menangis minta Allah bagi hidayah dekat dia. Allah Rabbi, kalaulah semua orang beramal dakwah ni macam tu ya Allah, kan? Bila Allah bagi hidayah dekat dia, dengan tangisan kita, dengan air mata kita, agak-agak dia kalau ditakdirkan Allah makbul doa kita dan dia dapat hidayah, kalau dia tipu duit kita, agak-agak dia nak pulangkan tak? Pasti dia akan pulangkan. Kalau dia dah sebarkan fitnah kepada kita, dia nak bersihkan tak balik nama kita, dia akan bersihkan balik nama kita, dia akan betulkan balik di saat Allah bagi hidayah. Ni kita semayang hajat minta berulat punggung dia, kan, minta kembung perut dia, kan, marah kan, kita marah bila orang fitnah kita, orang malukan kita, orang hancurkan maruah kita. Allahu Rabbi. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang pertama usaha dakwah yang kita buat dengan 4 perkara tadi, ibtisam, salam, ta'am dan kalam. Yang kedua tadi, apa dia, serahkan usaha kita balik kepada Allah, solat 2 rakaat, doa dan menangis. Dan yang terakhir, yang ketiga, sangka baik kita kepada umat, sangka baik kita kepada Allah kena luar biasa, kena luar biasa, kan? Hilangkan segala sangka buruk. Sangka baik tu kena luar biasa, bukan biasa, kena luar biasa. Tengok orang tak datang masjid, rumah depan masjid, cakap yang baik-baik, insya-Allah dia ni akan jadi orang masjid, akan jadi orang soleh. Bukan mengata dia. Sangka kita tu doa. Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari, hadis kursi, Allah berfirman apa? Ana inda zanni abdi bi, aku mengikut sangka hamba aku. Sangka hamba aku tu aku ikut. Maknanya sangka kita doa, kan? Mengeluh kan, susahlah, aku bagi susah. Tengah susah, duk sangka insya-Allah Allah bantu, aku bagi senang. Sangka kita ni rupanya doa. Hadis Sahih Bukhari, hadis kursi Sahih Bukhari, Allah berfirman, ana inda zanni abdi bi, aku ikut sangka hamba aku. Tengok orang tak tutup aurat, orang buat maksiat, bukan kita sokong maksiat dia, tapi kita doa, kan, dengan sangka kita insya-Allah orang-orang ni akan jadi orang baik. Allah, hati ni tenang ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, kan? Sangka baik kena kuat, dan bila sangka buruk yang kuat, kita tak boleh buat dakwah. Kita tak boleh buat dakwah, kita tak boleh menangis, tak boleh, susah. Kita nak keluarkan air mata kita pun susah untuk umat ni. Kena menangis. Sangka, bila sangka baik kita kuat, kita akan selalu menangis untuk umat ni. Sangka baik kena kuat. Umat ni jauh daripada agama. Orang-orang ni tak datang ke masjid sebab salah aku. Aku yang tak pandai berdakwah. Kalau aku berdakwah pun aku tak ada hikmah. Kan kita dah lama selalu menyalah-nyalahkan orang, kan? Jadi insya-Allah kita muhasabah diri kita, kan? Cukuplah sekadar pagi ni untuk kuliah subuh dan pertemuan kita. Mohon ampun dan maaf atas ketelanjuran bahasa saya, ya. Ajar diri kita buat baik dengan semua orang, ya. Dalam berpolitik, ni tadi, terapkan sifat dakwah kasih sayang itu dalam berpolitik pun, bukan kebencian. Silakan kita berpolitik, berparti, silakan, tapi jangan halalkan putus silaturahim. Tapi jangan halalkan maki hamun dan benci membenci. Silakan. Kalau saya sayang dengan tuan guru kami, ayah cik Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, saya sayang. Saya tak nak, saya tak suka orang maki dia, orang mengata dia.
saya juga kena berhenti untuk maki ulama-ulama yang tidak sealiran dengan tuan guru saya. Saya kena, kalau saya nak orang yang tidak bersetuju dengan tuan guru saya muliakan tuan-tuan guru kita ni, kita juga kena muliakan tuan guru orang lain walaupun tidak sealiran dengan kita. Ada pula mai jumpa saya, tapi ustaz, kan Nabi suruh kita kan Nabi sebut tentang hadis sahih tentang ulama su, ulama jahat. Nabi sebut menghindarkan diri daripada ulama jahat, tapi mana hadis Nabi suruh maki dan ludah dia? Bawa hadis mari kat saya. Faham tak beza ni? Kita halal semua maki hamun di Facebooknya, di Instagramnya, di Twitternya. Pasal apa? Sebab orang alim ni tak sealiran dengan kita. Kita menghalalkan. Macam mana hidup kita nak berkat? Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, belajar muliakan semua orang. Belajar muliakan semua orang. Pandang semua orang dengan kasih sayang. Hatta Rasulullah SAW letakkan musuh di mata dan di hati baginda dengan kasih sayang. Peristiwa Yahudi yang duk simbah apa? Duk simbah, bila Rasulullah lalu duk simbah air busuk, simbah air busuk, Nabi tak marah. Sampai satu hari Nabi lalu tengok dia tak simbah. Dia ni MC ke apa hari ni? Kan? Akhirnya Nabi masuk rumah, tengok tengah menggigil demam. Nabi pun pergi balik ke rumah, suruh Aisyah masak sebubur gandum. Masak, Nabi pun terus bawa dekat dia sambil suap. Nak lagi, patah balik, masak semangkuk lagi, suap lagi. Ni orang yang duk curah air sampah, air busuk dekat Nabi masa Nabi nak lalu melintas depan rumah dia. Nabi tak jumpa Tok Bomo suruh scam, kan? Nabi tak jumpa suruh santau kan, suruh tak. Orang akhirnya Yahudi itu mengucap 2 kalimah syahadah asbab daripada akhlak Rasulullah SAW. Orang benci Islam asbab akhlak kita. Kita kata kita berjuang Islam, tapi orang benci Islam sebab akhlak kita. Minta maaf. Oh, saya tak boleh ustaz. Depan saya hamba Allah tu suat tangan nak salam, bukan dia tak perasan, dia tengok muka hamba Allah tu, dia belah. Saya pula bila berlaku depan saya akan mulut saya akan bercakap terus. Saya terus panggil, saya kata, pakcik, pasal apa pakcik tak nak salam dengan pakcik tadi? Tak boleh tengok muka, tak boleh. Tu berkarat 7 lapis, tu dia. dalam masjid yang sama-sama baru lepas sujud kepada Allah, sama-sama baru lepas nak membuktikan kepala yang mulia ni jadi hina depan Allah, punggung yang hina tempat keluar najis tu duduk atas daripada kepala kita. Tiba-tiba lepas salam, solat itu tidak menjadi pengajaran untuk kita. Solat itu tidak menjadi kita semakin taat pada Allah. Bahkan kita solat, tapi lepas salam kehidupan kita lain, solat kita lah lain. Muhasabah diri kita sama-sama pagi ni insya-Allah. Saya sedang menilai dan muhasabah diri saya. Saya tidak layak untuk menilai ayah-ayah dan ibu-ibu yang mulia. Setiap kali saya bercakap, saya duduk depan, saya yakin saya sedang memperbaiki diri saya, bukan memperbaiki orang yang duduk depan saya. Sebab saya tahu saya belum tentu lebih baik daripada kalian. Dan pasti saya yakin, bukan saya rasa, saya yakin yang depan saya lebih baik daripada saya. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul, disayangi seluruh penduduk langit dan bumi, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Doakan perjalanan dakwah semua pendakwah-pendakwah di negara kita. Perjalanan dakwah, baik orang alimnya, baik orang yang tak alimnya, kita doa, kita belajar berkasih sayang dengan semua orang. Kita jumpa siapapun yang berbeza ideologi parti politik dengan kita, kita belajar berkasih sayang. Kita istiqamah dengan perjuangan kita, tapi tetap kita belajar berkasih sayang dengan semua orang. Orang yang ada parti, orang yang tak ada parti, orang yang nak jadi PM tapi yang dapat bakal PM aja pun kita berkasih sayang. Pandang orang dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Cukup-cukuplah. Kita cukup-cukuplah, kan? Jadi pasal apa? Pasal kematian makin hampir dengan kita. Ni semua nak mati dah ni. Orang masjid ni semua nak mati. InsyaAllah saya seorang je panjang umur. Kurang ajar punya ustaz kan. Nanti makan datang ni kan, Din aturkan, Abang Din aturkan kuliah. Kenapa kita tak pergi dah ke Masjid Batu 6, Masjid At-Taqwa Batu 6 tu?
Din kata, ustaz tak tahu cerita ke, yang ustaz yang duduk depan ustaz tu meninggal habis semua dah. Satu masjid tu mati. Satu masjid ustaz, masjid tu kosong lah ni kan. Nah, mati ni bukan ustaz tak baik cakap macam tu, patut ustaz doa kami panjang umur. Tak, saya doa panjang umur, doa baik, tak semesti asbab cakap saya mati Tuhan tulis siap dah kan. Kita akan mati di mana Allah takdirkan kita mati. Kita akan mati ketika Allah takdirkan kita akan mati pada ketika itu. Jadi kita minta ampun dengan Allah, kita mohon kepada Allah, kita munajat kepada Allah, doakan kami, doakan perjalanan dakwah kami, perjalanan dakwah saya, doakan madrasah-madrasah kami, tabung-tabung yang saya letak di belakang tu untuk madrasah kami, masya-Allah tabarakallah. Doakan Allah permudahkan ya, mudah-mudahan segala usaha kami nak selesaikan ya, ada lebih kurang sehingga malam tadi ya, jumlah kutipan untuk saya selesaikan 2 buah van madrasah untuk anak-anak madrasah kami solat Jumaat, nak mudahkan mereka solat Jumaat dalam keadaan kami tak ada kenderaan. Jadi sampai malam tadi 177,000 harga 2 buah van tu. Kami dah bayar sebelum ni 161,000 dalam tempoh 2 bulan ya, yang baki sebelum ni ada lebih kurang 16,000. Alhamdulillah setakat malam tadi maknanya baki tinggal lebih kurang 16 tolak 8, lebih kurang ada 8,000 lagi ya. Doakanlah mudah-mudahan Allah permudahkan ya, saya nak selesaikan sebab madrasah tak nak buat hutang, tak nak buat loan. Sebab tu saya usaha cari dana untuk selesaikan van wakaf untuk madrasah kami tu. Doakan saya kuat, saya ada 4 madrasah kan, yang saya kena ada untuk overhead gaji guru dan sebagainya. Setiap bulan saya kena ada lebih kurang 46,000. Saya kena ada setiap bulan 46,000, yang sebahagian anak-anak madrasah kami itu adalah anak-anak asnaf yang saya tanggung. Saya ada 2 madrasah di Johor dan 2 madrasah di Perak ya. Jadi mohon doa, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kami semua dalam usaha melahirkan generasi Al-Quran, generasi orang alim insya-Allah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, serta kasihani dan sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami semenjak kami kecil ya Allah. Ampunkan dosa sekalian guru-guru serta masyaikh kami, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat yang hidup maupun yang telah mati dengan segala rahmat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jangan Kau beratkan kami dengan ujian tidak sanggup kami hadapi ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami merayu kepadamu ya Allah. Kami mohon rahmat-Mu ya Allah. Pilihlah tubuh kami untuk Engkau gunakan di jalan agama-Mu ini ya Allah. Pilihlah tubuh kami ya Allah. Ya Allah, kami bersedia untuk mewakafkan diri, masa, harta benda dan tubuh kami untuk agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon dengan limpah rahmat-Mu ya Allah. Kami mohon bantuan dan pertolongan-Mu ya Allah. Bantulah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah. Ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, suatu masa nanti kami akan terlantar ya Allah, tidak mampu melakukan apa-apa ya Allah. Kami akan Engkau uji dengan kesakitan ya Allah. Pada ketika itu siapakah yang akan membantu kami kalau bukan anak-anak kami daripada anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Kami mengharapkan doa mereka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, jadikanlah seluruh ahli karyah masjid ini ya Allah sebagai hamba-Mu yang soleh dan solehah. Ya Allah, ampunkan dosa kami dan dosa seluruh ahli karyah ini ya Allah.
Berilah hidayah kepada kami dan hidayah kepada seluruh ahli qaryah masjid ini ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah mereka yang sakit ya Allah. Sembuhkanlah orang-orang yang positif dengan COVID-19 ya Allah. Ya Allah, wabak itu merupakan salah satu peringatan Engkau kepada kami ya Allah. Kami tahu banyak kemaksiatan dan penderhakaan yang berlaku di atas muka bumi ini ya Allah, sehingga Engkau murka lalu Engkau datangkan ujian untuk kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon dengan rahmat-Mu, belas kasihan-Mu ya Allah, sehingga hilang kemurkaan-Mu kepada kami lalu terangkat wabak ini ya Allah. Ampunkan kami ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami selalu menilai dan menyalah-nyalahkan orang lain ya Allah. Umat ini jauh daripada masjid ini ya Allah, asbab daripada kesilapan dan kesalahan dakwah kami. Kami yang tidak pandai berdakwah ya Allah, kami yang tidak hikmah ya Allah, kami hanya pandai menilai dan menghukum orang lain ya Allah. Ampunkan kami ya Allah, mulut kami hanya pandai bercakap tentang keburukan mereka ya Allah. Kami tidak pernah mendoakan yang baik-baik untuk mereka ya Allah. Untuk menangis kepada mereka, untuk menangis untuk mereka jauh sekali ya Allah. Ampunkan kami ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Kurangnya dakwah kami ya Allah, lemahnya kami ya Allah, sakitnya hati kami ya Allah. Hati kami penuh dengan kebencian ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah, tukarkanlah kebencian itu dengan kasih sayang kami untuk umat ini ya Allah. Siapa sahaja mereka ya Allah, kami tidak peduli ya Allah. Jadikanlah hati kami hati yang sentiasa berkasih sayang dengan umat ini ya Allah. Ya Allah, permudahkan kami ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami dalam keadaan terlontar-lontar dengan kemaksiatan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika Engkau takdirkan hari ini menjadi yang terakhir untuk kami, matikan kami dengan kesudahan yang baik dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan Kau matikan kami dengan kesudahan yang buruk ya Allah. Ya Allah, apakah kami akan bertemu lagi dengan subuh pada esok hari ya Allah. Ampunkan kami ya Allah, ampunkan kami ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon dengan limpah rahmat dan belas kasihan-Mu ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Permudahkanlah madrasah-madrasah kami ya Allah yang akan melahirkan generasi Al-Quran ya Allah. Permudahkanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. InsyaAllah moga Allah SWT mempermudahkan segala urusan kita, dan moga-moga diperkirakan Allah untuk menjamin kita semua dimasukkan dalam syurga Allah insyaAllah, dan moga-moga mampu melahirkan jilul Quran pada masa yang akan datang.